Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 21 Julai 2021 bersama saya, Mariam Zanareh Ibrahim. Tumpuan berita, sebanyak 76 kes baru varian Delta telah dikesan di Sarawak. Menurut Profesor Dr. David Pereira dari Institut Kesihatan dan Perubatan Komuniti UNIMAS, kes tersebut dikesan menerusi pengawasan berterusan varian SARS-CoV-2 yang memasuki negeri ini. Sampel dari kes positif COVID-19 telah diuji antara 7 Jun hingga 13 Julai 2021. Tambah beliau lagi, sebanyak 52 kes positif COVID-19 itu dikesan di Kuching dengan kes dikenal pasti dalam sampel yang diambil dari Hospital Sentosa, Balai Polis Satok dan beberapa lokasi lain di Kuching. Beliau berkata demikian dalam kenyataan terbarunya kepada Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak yang juga Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugah Embas pada Rabu. Berikut merupakan varian kes yang telah dikesan mengikut daerah di Sarawak. Kes juga dikesan masing-masing di bawah kategori Import A dan Import B. Sementara itu, Dato' Amar Douglas telah meluangkan masa menyantuni penduduk rumah panjang di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun, Bukit Saban pada Selasa. Beliau yang juga Adun Bukit Saban memulakan lawatan dengan meninjau kerja-kerja naik taraf Sekolah Kebangsaan SK Nanga Gayau yang bernilai RM7 juta. Jelasnya, projek tersebut merangkumi pembinaan blok 3 tingkat yang terdiri dari 6 bilik darjah, makmal sains, pejabat guru, pusat pentadbiran, 4 unit tempat guru dan kemudahan lain yang dijangka siap Januari tahun hadapan. Dalam program berasingan, beliau yang turut diiringi Ahli Parlimen Betong Datuk Robert Lawson Chuat dan Setiausaha Politik Ketua Menteri Dr. Richard Rapu meninjau kerja-kerja meratakan tanah bagi projek pembesaran rumah panjang di Rumah Jawat Babu Tengah, Debak. Selain itu, Dato' Amar Douglas memberitahu peruntukan RM100,000 telah diluluskan untuk pembinaan jambatan gantung keluli baharu di Melabu Tengah bagi menggantikan jambatan lama yang musnah akibat banjir baru-baru ini. Berita seterusnya. Bagi menghargai jasa para petugas Barisan Hadapan, Menteri Muda Belia dan Sukan Sarawak, Datuk Snowden Lawan telah menyempurnakan penyerahan sumbangan menerusi peladang prihatin di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Seri Pantu pada Isnin. Beliau yang juga Adun Balai Ringin memberitahu, sumbangan makanan dapur dan sayuran kepada petugas Barisan Hadapan itu adalah satu daripada cara untuk merakamkan penghargaan kepada mereka. Kita telah pun menyerahkan sedikit sebanyak bantuan makanan berbentuk barang makan seperti jagung, timun, sayuran kepada frontliners. Jadi barang-barang ini telah diberi daripada pihak pertanian Pantu Yaman, dan kita ingin mengucapkan terima kasihlah kepada pihak pertanian telah membantu banyak kepada pihak frontliners. Dalam perkembangan lain, beliau turut menyeru rakyat di kawasan Dun Balai Ringin untuk mendapatkan vaksin dalam mengekang penularan wabak COVID-19. Pada majlis sama, Datuk Snowden turut menyerahkan cek bernilai RM10,000 kepada Sekolah Jenis Kebangsaan SJK Chung Hua Pantu bagi menaik taraf padang sekolah tersebut. Berita berikutnya. Sarawak telah merekodkan 683 tangkapan berkaitan dadah dan substans sepanjang Jun lepas. Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Francis Harden Hollis berkata, daripada jumlah tangkapan itu, 77 kes adalah melibatkan pengedaran, 173 memiliki dadah dan substans, dan 433 adalah individu yang disaring positif urin. Ujarnya lagi, kejayaan yang direkodkan itu hasil daripada 564 operasi penguatkuasaan yang telah dilaksanakan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Sarawak, Jabatan Kastan dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Sarawak sepanjang Jun 2021. Melalui operasi tersebut, sebanyak 23.301.42 gram, berarti 23.3 kilogram telah ditangkap. Dadah dan substans berbentuk mampat dan 1,072 berbentuk pil telah dirampas oleh JSJN, Jabatan Siasatan dan Jenayah Narkotik, dan Jabatan Kastam dengan anggaran nilai jumlah RM514,000. Beliau berkata demikian dalam sidang media laporan berkala One Stop Committee OSC bagi menangani isu dadah dan substans MIDS pada Rabu. Tambah Datuk Francis lagi, jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sebanyak 12.52% berbanding dengan tangkapan dalam bulan Mei 2021 dengan 607 tangkapan.
Bagi tempoh Jun 2021, seramai 2,140 orang telah direkodkan menjalani rawatan dan pemulihan. Dalam pada itu, Sarawak telah merekodkan sebanyak 4,259 tangkapan aktiviti penyalahgunaan dadah dan substans sejak Januari 2021 dan daerah Kuching mencatatkan tangkapan yang tertinggi di Sarawak iaitu 1,157 orang. Selanjutnya mengenai adun Simunjan Aula Dris yang telah mengadakan perjumpaan bersama Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK Zon Rangawan pada Isnin. Ia adalah bagi membincang dan menyelaras projek pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan di Dun Simunjan dan Zon Rangawan. Jelas aula lagi, segala projek untuk rakyat di konstituensi berkenaan adalah untuk kebaikan bersama tanpa mengira ideologi politik, agama dan bangsa di samping memastikan Simunjan tidak terlalu jauh ketinggalan berbanding kawasan lain. Dalam program berasingan pada sebelah petangnya, aula bersama rombongan telah mengadakan lawatan ke projek transformasi luar bandar RTP menaik taraf Dewan Kampung Senangeh yang telah siap sepenuhnya. Projek yang menelan kos sebanyak RM180,000 itu telah dilaksanakan dengan sebaiknya mengikut perancangan kontraktor. Menurut aula, dengan siapnya naik taraf dewan tersebut, penduduk setempat boleh menjalankan segala program dan aktiviti dengan lebih selesa. Lawatan diteruskan ke tapak cadangan kerja-kerja penahan hakisan sungai di Kampung Sungai Buloh yang telah bermula pada Oktober 2020. Projek bernilai RM5.4 juta di bawah agensi pembangunan wilayah bersepadu Samarahan IRSDA sepanjang 305 meter itu sedang rancak dijalankan dan dijangka siap pada Oktober tahun ini. Di Meradong, seramai 495 individu telah divaksinasi di PPV Dewan Masyarakat Bintangor pada Sabtu. Adun Meradong, Datuk Ding Kuong Hing ketika meninjau di PPV berkenaan berasa amat gembira melihat sambutan penduduk yang hadir mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Beliau menyeru kepada sesiapa yang namanya tercicir dalam senarai sebelum ini atau belum mendaftar boleh datang dan berhubung terus kepada petugas di PPV Dewan Masyarakat Bintangor. Menurut rekod, seramai 189 orang telah menerima suntikan dos pertama, manakala 306 orang lagi menerima suntikan kedua pada hari tersebut. Dalam pada itu, beliau turut menyampaikan sumbangan baju kepada petugas-petugas di PPV tersebut yang terdiri daripada anggota Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, Jabatan Sukarelawan Malaysia RELA, Majlis Daerah Meradong dan Julau MDMJ serta sukarelawan MyVac. Beralih ke laporan mengenai bantuan makanan. Sebanyak 2,500 bantuan makanan telah diagihkan kepada setiap ketua isi rumah KIR di Kampung Tabuan Melayu yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD. Menurut Adun Demak Laut Dr. Hazlan Abang Hipni, bantuan makanan itu melibatkan 6 buah kampung iaitu Kampung Tabuan Lot, Kampung Tabuan Hilir, Kampung Tabuan Tengah, Kampung Tabuan Lama, Kampung Tabuan Ulu dan Kampung Tabuan Dani. Ke-6 buah kampung yang terletak di dalam Kampung Tabuan Melayu itu dikenakan PKPD bermula 16 Julai hingga 29 Julai 2021. Katanya ketika ditemui selepas meninjau pengagihan bantuan makanan kepada penduduk Kampung Tabuan Melayu pada Sabtu. Turut sama membantu mengagihkan bantuan makanan tersebut adalah anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM dan ahli Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Ranting dan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK. Dalam memastikan pelaksanaan PKPD di Kampung Tabuan Melayu berjalan lancar, sebanyak 7 sekatan jalan raya SJR telah dilaksanakan yang dikawal anggota PDRM, RELA dan ATM. Dr. Hazlan turut memberitahu bermula Jumaat hingga Isnin seramai 5,900 penduduk di 6 buah kampung tersebut telah menjalani ujian calitan COVID-19 pertama di Dewan Tabuan Lot. Sehubungan itu, beliau menyeru penduduk di Kampung Tabuan Melayu ini hadir dan mengikuti arahan petugas KKM dalam menjalani ujian calitan COVID-19 serta mematuhi prosedur operasi standard SOP PKPD yang telah ditetapkan bagi mengelak penularan wabak pandemik COVID-19. Berita diteruskan dengan seramai 1,163 individu telah menerima suntikan vaksin di PPV Zinfu Yuan Methodist Church pada Ahad. Menurut penyelaras PPV tersebut, Joseph Cheng Jin Ek, jumlah keseluruhan penerima vaksin selama 3 hari itu adalah seramai 3,000 orang. So the first day we have 846. Second day we have 991. So today we will do more than 1,000, to the total of 3,000 for this PPV at the Sinfuyo Methodist Church. So today we have a very good crowd. So that I believe that we can achieve the targets. So they all follow the SOP and hopefully they can go vaccinated.
This PPV is specially designated for the Tionghoa area and the Dongsang area, who are the red zone in Cebu. So it is very important for all the residents to come out and get it vaccinated. So in order Cebu, for these two zones, the cases of COVID-19 can be reduced. Beliau yang juga Ketua Pemuda Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Cawangan Bukit Asik menambah pihaknya telah menggerakkan 10 pasukan ke setiap buah rumah bagi memastikan semua penduduk mendapat suntikan vaksin COVID-19. Katanya lagi, bagi yang hadir secara walk-in, mereka akan diambil nama dan kemudian diproses tertakluk kepada kekosongan di PPV tersebut. Berikut pula, walaupun berdepan pandemik COVID-19, sambutan Hari Sarawak akan tetap diadakan. Pada tahun ini, sambutannya akan diadakan secara maya bertemakan Sarawak Gemilang untuk semua. Tinjauan UKAS di sekitar Kuching pada Rabu menyaksikan bendera Sarawak rancak dikibarkan dalam menunjukkan semangat dan keterujaan rakyat Sarawak meraihkan hari yang penuh bersejarah ini. Bagi beberapa rakyat Sarawak yang ditemu bual UKAS, mereka berkongsi harapan dan pendapat peribadi mereka mengenai sambutan Hari Sarawak. Memandangkan sekarang ini kita masih lagi berhadapan dengan pandemik, jadi cadangan saya tidak semestinya kita berkumpul untuk menyambut Hari Sarawak. Kita di rumah pun mengibarkan bendera, sudah menunjukkan kita patriotik sebagai rakyat Sarawak. Harapan saya pada Sarawak akan datang ini, semoga perpaduan dan keharmonian akan dikekalkan seperti sebelum-sebelumnya. Sebelum COVID nak kami lah, ada besar-besaran juga mendapat jangan dibesar-besar gila lah. Sambutan tu sebab penyakit naya tu masih ada merebak. Sayang Sarawak lah. Kami harap Sarawak untuk maju lah, bagus lagi. Sebelum belum COVID, lami lah orang lami. Tu sudah COVID, tiada apa lagi semua macam rumah-rumah sambut sendiri, si banyak duit, si lami gila. Sikit-sikit saja lah. Sekian edisi malam bersama saya Mariam Zanariah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin, kami warga kerja UKAS mengajak orang ramai untuk menyaksikan sambutan Hari Sarawak yang akan disiarkan secara langsung di Facebook Unit Komunikasi Awam Sarawak dan YouTube UKAS channel serta di TVS saluran 122 Astro esok bermula jam 8.15 malam. Bermula esok juga, buletin UKAS akan menemui penonton dengan wajah baru. Salam UKAS.